Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Sekali lagi bersama saya Cikgu Asma dalam ulang kaji bab subtopik bab 3 iaitu kemahiran berunding ya. Okey, jadi lebih kurang kita ada 4 subtopik kecil dalam kemahiran berunding. Jadi hari ini fokus cikgu adalah kepada definisi prinsip berunding dan juga elemen-elemen perundingan ya. Okey. Jadi jom ulang kaji, jom berjaya, jom cemerlang ya. Jadi kita teruskan tajuk kita hari ini iaitu kemahiran berunding ya. Okey, jadi sekali lagi cikgu akan terangkan berkenaan dengan definisi prinsip berunding dan juga elemen-elemen perundingan ya. Okey. Teruskan bersama Cikgu Asma. Okey, kita mulakan dengan definisi ya. Okey, tapi kita saksikan dahulu foto yang cikgu sertakan di sini. Okey, apa yang anda perhatikan di situ ya? Ada dua orang sedang duduk berhadapan ya. Dan juga di bawahnya ada dua orang yang sedang bersalaman ya. Okey, jadi kalau time sekarang ni time COVID-19 tak boleh bersalam lah ya. Okey, kita gunakan macam ni sajalah. Okey. Okey. Jadi berunding ni tak semestinya dua pihak atau dua orang ya. Okey, lebih daripada dua orang atau dua pihak ya. Itu contoh ya yang menunjukkan keadaan dua individu sedang berunding ya dan mencapai kata persetujuan bersama ataupun kata sepakat selepas perundingan ya. Okey, kita tengok ataupun kita lihat definisi yang pertama. Kemahiran berunding merujuk kepada kebolehan seseorang menjalankan proses perbincangan ya berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman supaya dapat mencari jalan penyelesaian. Typo error di situ, maafkan cikgu. Okey. Jadi cikgu highlightkan ya proses perbincangan ya untuk mencari jalan penyelesaian. Jadi berbincang-bincang untuk mencari satu kata sepakat ya. Okey. Boleh juga didefinisikan sebagai kemahiran berunding merupakan proses tawar-menawar antara individu yang bertujuan untuk membuat keputusan secara bersama atau persetujuan bersama. Jadi dalam perbincangan, dalam perundingan tu ada tawar-menawar ya. Itu maksudnya satu pihak kata begini, satu pihak lagi setuju atau tidak. Kalau begini setuju atau tidak, itu maksudnya perbincangan dalam perundingan ya, dan untuk mendapatkan kata sepakat atau persetujuan bersama. Okey. Boleh juga didefinisikan sebegini. Okey, kemahiran berunding merupakan satu proses yang melibatkan komunikasi ya, sama ada secara langsung atau tidak langsung antara dua atau lebih pihak yang mempunyai konflik kepentingan untuk mencapai persetujuan bersama. Jadi anda lihat di situ sama ada dia perbincangan atau tawar-menawar. Itu semua adalah merupakan komunikasi ya antara satu pihak dengan pihak yang lain ya untuk mencapai persetujuan bersama ya, atau untuk mencari jalan penyelesaian ya. Itu maksud kemahiran berunding ya. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, ada empat prinsip berunding ya yang cikgu nak jelaskan di sini. Okey. Kita ke subtopik kecil yang seterusnya iaitu prinsip berunding. Kita tengok yang pertama, tumpukan kepada minat dan bukan kedudukan ya. Apa maksud minat? Apa maksud bukan kedudukan di sini? Ataupun apa yang anda nak jelaskan ya. Okey. Minat maksudnya menumpukan perundingan terhadap isu yang hendak dibincangkan ya, bukan kepada isu-isu lain ya yang tak penting atau tidak perlu dibincangkan. Okey. Kemudian bukan kedudukan, maksudnya di sini tidak mementingkan kedudukan atau pangkat, maksudnya semasa berunding anda tidak melihat dengan siapa anda berunding ya, ataupun siapakah person tersebut ataupun siapakah orang tersebut ya. Sama ada dia mempunyai kedudukan pangkat dalam organisasi ataupun masyarakat ya. Jadi jika seseorang itu ada pangkat atau kedudukan, dia tidak boleh mengambil
bersempatan ya dengan dia punya kedudukan atau pangkat ya. Jadi contohnya lah ya, kalau ada pangkat yang besar, barang yang tinggi, dia nak mempengaruhi ya orang lain supaya mungkin bersetuju dengan keputusan ataupun dengan apa yang dia canangkan ya dalam isu yang sedang dibincangkan ya. Jadi tak boleh ya tumpukan kepada kedudukan seseorang yang sedang kita berunding ya. Okey. Kena elakkanlah ya maksudnya di sini. Okey, yang kedua, asingkan manusia daripada masalah ya. Jadi maksudnya apabila anda mewakili organisasi anda untuk berunding dengan satu pihak lain daripada organisasi lain, anda tidak boleh membawa masalah luaran ya. Contohnya masalah peribadi, masalah di rumah atau masalah rumah tangga atau masalah dengan anak-anak ya. Sehingga menyebabkan perbincangan atau perundingan tersebut menjadi tidak lancar. Jadi kalau tidak lancar, sukar untuk mencapai jalan penyelesaian ataupun persetujuan bersama. Okey, yang ketiga, jana pelbagai pilihan. Jadi pelbagai pilihan di sini merujuk kepada perlu dalam perundingan, sesebuah perundingan perlu kedua-dua pihak perlu menyenaraikan seberapa banyak idea ataupun alternatif untuk menyelesaikan masalah yang sedang dibincangkan atau sedang dihadapi ya. Jadi daripada banyak ada beberapa yang disenaraikan itu, perlulah dipilih yang terbaik ya setelah dibuat penilaian ya, supaya memberi manfaat kepada semua pihak yang berunding ya. Okey. Yang keempat, menggunakan kriteria yang objektif dan boleh diterima ya. Maksudnya di sini dalam menilai dalam menilai alternatif tadi ya, perlulah menggunakan ciri penilaian yang tepat ya, supaya kepuasan yang diperoleh itu setanding dengan faedah yang diperolehi daripada perbincangan ya. Jadi pihak-pihak dalam perundingan itu tidak boleh membuat andaian, ramalan ataupun persepsi ya. Ini akan menyebabkan persetujuan mungkin sukar untuk dicapai ya. Jadi sebarang persetujuan mestilah boleh diterima oleh semua pihak yang berunding ya. Jadi kalau tak boleh diterima oleh mana-mana pihak, maka persetujuan tidak dapat dicapai lah. Maksudnya di situ ya, perundingan tidak berjaya. Okey, cikgu teruskan. Okey, elemen-elemen perundingan ya. Cuba perhatikan di sini, cikgu tulis 7 di situ, ada 7 elemen perundingan yang kita nak kaji, tapi tak semua cikgu akan terangkan. Cikgu terangkan hanya beberapa saja daripada tu 7 ya. Yang lainnya cikgu akan bagi kata kunci ya. Okey. Lihat di situ apa dia tu? Maklumat. Okey, apa lagi? Masa. Okey, apa ini? Gambar ini menggambarkan kuasa. Seterusnya, gambar yang ada tu yang keempat, gambar tentang etika. Di sini adalah tentang apa? Budaya. Okey. Dan yang terakhir itu adalah berkenaan dengan personality ya. Yang keenam itu adalah berkenaan dengan aspek sosial. Okey, betul tak? Okey. Jadi, berdasarkan gambar itu anda boleh mengemukakan fakta tersebut ya. Okey. Boleh cikgu ulang. Maklumat, masa, kuasa, etika, budaya, aspek sosial, pelaku atau personality ya, pihak yang berunding. Okey. Boleh. Okey, cikgu. Kita teruskan. Okey, cikgu ambil 3 fakta aja. Apa maksudnya? Cikgu ambil 3 daripada 7 tadi untuk cikgu terangkan secara detail ya. Okey. Yang pertama maklumat ya. Jadi maklumat mestilah lengkap dan fakta mestilah tepat ya untuk membuat hujah dan justifikasi. Ya, maksudnya untuk buat keputusan tu mestilah ada maklumat yang lengkap dan fakta yang tepat ya. Jadi maklumat yang jelas ataupun isu yang dibincangkan perlulah jelas supaya keputusan yang diperoleh adalah rasional dan tepat ya, dan boleh memberi kepuasan dan faedah kepada pihak-pihak yang berunding ya. Okey.
Kemudian cikgu ambil fakta yang keempat, etika, iaitu satu standard atau kelakuan, iaitu satu tindakan betul atau salah yang berkaitan dengan sesuatu komunikasi. Ya. Jadi dalam perundingan, pihak yang berunding perlulah mematuhi dan menjaga etika untuk mengelakkan konflik dan juga supaya perundingan berjalan dengan lancar. Ya. Jadi kalau anda diberi soalan jelaskan, maka perlulah berikan contoh. Jadi boleh fikirkan contoh. Okey, kemudian yang ketiga, cikgu ambil fakta yang ketujuh, pelaku ataupun personality. Jadi siapa itu pelaku? Ia adalah individu yang terlibat dalam perundingan yang mencari penyelesaian ataupun persetujuan bersama. Jadi individu ini perlulah berpersonaliti, kemas, okey, berpengetahuan dan berintegriti okey, supaya perundingan berjalan lancar ataupun persetujuan dapat dicapai. Puan cikgu tutup sikit di situ. Okey, boleh? Jadi daripada 7 tadi ambil 3. Jadi kalau pelajar-pelajar kurang gemar akan 3 fakta ini, boleh ambil 3 fakta yang lain yang paling pelajar suka. Kalau selalu cikgu ingatkan pelajar cikgu, okey, ambil yang mana anda rasa paling mudah anda nak huraikan. Jangan ikut orang. Jangan ikut rakan lain sebelah. Okey, sebelah ambil 1, 4 dan 7. Saya pun nak ikut samalah, tak boleh Okey, ikutlah anda punya kecenderungan, mana yang rasa anda paling mudah nak huraikan, maka anda pilihlah yang anda paling suka atau paling cenderung atau paling senang nak huraikan. Okey, cikgu teruskan. Yang tadi cikgu janji, yang lainnya cikgu bagi, cikgu beri dia punya keyword sahaja. Okey. Okey, jadi yang fakta kedua, ketiga, kelima dan keenam tu masa. Apa kata kunci dia adalah tempoh rundingan Jadi mestilah optimumkan masa. Maksudnya gunakan masa yang diperlukan sebaik-baiknya untuk mencapai persetujuan ataupun mencapai jalan penyelesaian. Okey, apa itu kuasa? Kuasa maksudnya seseorang itu boleh mempengaruhi orang lain Contohnya seseorang yang berunding tu dia ada kuasa sah dan juga kuasa kepakaran Jadi dia boleh mencapai persetujuan dengan lebih cepat. Okey. Budaya, apa itu budaya? Cara hidup ataupun kepercayaan Contohnya menghormati pihak yang berunding yang satu lagi ataupun pihak-pihak lain yang ada dalam perundingan itu supaya perundingan itu dapat berjalan dengan lancar ataupun perundingan itu adalah berkesan ataupun mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey, yang keenam, fakta yang keenam, aspek sosial. Apa itu aspek sosial? Sosial adalah gaya hidup sekelompok masyarakat Jadi seseorang pelaku ataupun individu yang berunding itu dia perlu menyesuaikan diri dan boleh menerima gaya hidup pihak yang berunding dengan dia. Jadi kalau sukar untuk menyesuaikan diri, persetujuan bersama sukar untuk dicapai dan persetujuan tidak akan dicapai. Jadi kena faham, kena boleh menyesuaikan diri dan menerima gaya hidup yang dilakukan oleh sekelompok individu yang dia sedang berunding ataupun orang lain yang berunding dengan seseorang itu Okey. Okey, jadi setakat itu untuk ini yang 3 subtopik kecil di bawah kemahiran berunding tadi cikgu telah jelaskan definisi, prinsip perundingan dan elemen-elemen perundingan Jadi terima kasih Bunga Melati, anda baik simpan di hati. Terima kasih Bunga Raya, moga cemerlang, moga berjaya Jadi jumpa cikgu lagi di bahagian B atau bahagian kedua dengan tajuk tahap-tahap perundingan. Okey, setakat itu untuk kali ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.